Mari kita lengkapkan dengan mencari apa lagi 7 bukti yang menunjukkan Musa ini adalah utusan Allah. 7 itu kita rujuk dalam surah Al-A'raf, surah nombor 7 ayat 130, muka surat 165, dan juga ayat 133, muka surat 166 di dalam Quran. Okay, mari kita tengok. Mukjizat yang ketiga, yang ni saya sambunglah daripada mukjizat tongkat dengan tangan tadi. Yang ketiga, pada zaman Firaun dulu, masa zaman Nabi Musa itu, Allah Ta'ala telah jadikan musim kemarau yang panjang. Dalam ayat ni Allah kata apa? وَلَقَدْ أَخُذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ. Bisinin tu maksudnya musim kemarau. Maknanya nak tanam apa-apa tak keluar hasil. Pernah berlaku zaman siapa dulu dekat Mesir? Pernah berlaku pada zaman Nabi Yusuf dulu. 7 tahun musim kemarau. Jadi pernah juga berlaku kepada Firaun. Jadi kalau tak ada hasil, nak ambil hasil mana ni? Maka berkat doa Nabi Allah Musa, maka Allah datangkan kembali, subur balik, musim kemarau tu hilang. Kemudian yang kedua adalah, yang kita ambil yang keempat lah. Yang keempat, وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ. Berlakunya kekurangan buah-buahan. Yang nombor 4 ni, dia taklah hasil, bukanlah hasil langsung tak keluar. Keluar juga, tapi tak cukup. Dengan doa Nabi Allah Musa, akhirnya keluarlah hasil buah-buahan seperti yang mereka kehendaki. Tapi adakah Firaun berubah? Adakah kaum Firaun beriman kepada Musa? Tak. Bahkan mereka kata Musa ni ahli sihir. Kita boleh bacalah ayat 131, 132. Masih degil lagi, Allah datangkan pula musibah yang lain, iaitu fa'arsalna, ayat 133 surah Al-A'raf, fa'arsalna alaihim tufan. Kita sebut apa? Taufan kan? Ribut taufan kan? Kalau sebut taufan, tufan, dalam Quran merujuk banjir yang sangat besar. Macam pernah berlaku pada zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Allah datangkan banjir. Habis tanam-tanaman juga. Tetap. Kalau banjir besar pun tanaman musnah. Berkat doa Nabi Allah Musa, Allah hilangkan taufan itu. Tapi tak mau beriman juga Firaun dan kaum dia. Allah datangkan pula perkara yang keenam, iaitu wal jarad, belalang. Belalang-belalang ini makan semua hasil-hasil tanaman tu. Pun masalah makanan kekurangan. Akhirnya dengan berkat doa Nabi Allah Musa, hilang belalang. Tak mau berubah lagi. Allah datangkan pula perkara yang ketujuh, iaitu wal qummal. Qummal ni maknanya kutu. Merata-rata datangnya kutu. Dengan doa Nabi Allah Musa, hilang kutu-kutu tu. Tapi Firaun nak beriman juga tak? Memang wataknya Firaun dan kaum dia tak nak juga beriman. Apa yang Allah buat? Allah hantar pula wadhafadi', katak. Katak. Merata-rata ada katak.
Tuan-tuan takut tak katak? Katak pisang. Kan? Geli juga tengok katak tu. Dengan bunyi katak tu. Tak beriman juga Fir'aun ni. Kemudian dengan doa Nabi Allah Musa, hilang katak-katak tu. Degil lagi. Allah bagi peluang lagi. Allah hantar satu tanda lagi, iaitu waddama, iaitu darah. Sungai-sungai nampak macam darah, air macam darah. Jadi mereka ketakutan. Maka dengan berkat doa Nabi Allah Musa, mereka tak nak juga hilanglah darah itu. Tapi mereka nak beriman juga tak? Mereka tidak mahu juga beriman. Bahkan Allah Ta'ala kata apa kat situ hujung tu? Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Mereka tetap takbur. Berapa tanda Allah bagi kepada Nabi Musa? 9 ini. Mari kita tutup pengisian kita pada pagi ini dengan kita bincangkan kesimpulan ayat semalam yang kita baca 10, pagi ni 11, pagi ni 12. Lepas tu kita tamat. Nombor 1, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dia memang selalu berjalan membawa tongkat dia. Macam kita sebut hari semalam. Okey? Sebenarnya bukan Nabi Sulaiman je suka bawa tongkat. Nabi Allah Sulaiman pun suka bawa tongkat. Dia panggil tongkat Sulaiman. Nanti kita akan jumpa kisah Nabi Sulaiman. Ingat tak Sulaiman bawa tongkat, yang tongkat jadi makan oleh anak anai tu? Yang jin ni dia tak tahu Nabi Sulaiman dah wafat lama dah. Tetapi setelah tongkat Nabi Sulaiman itu jatuh dimakan oleh anak anai, baru mereka tahu. Okay? So esok semua bawa tongkat. Jemaah lelaki. Jual tongkat ni laku ni. Tak adalah. Bawa tongkat. Wallahu a'lam. Kemudian zaman Nabi SAW, hadis riwayat Abu Daud. Nabi sendiri, dia suka gunakan tongkat, dia jadikan sutrah. Maknanya kalau Nabi semayang tengah padang, Nabi tacapkan tongkat tu. Jadi kalau orang lalu depan tongkat, tak apa. Dan Nabi SAW juga, dalam hadis yang kedua, Nabi memang menghadap ke arah tongkat. Jadi kalau tuan-tuan ada kayu, nak semayang ni elok ada sutrah. Supaya kalau orang lalu kat depan, dia ada kayu ataupun apa saja sutrah untuk mengelakkan orang lalu lalang lah. Okay, nombor 2, telah membuktikan Allah itu hebat kan. Menjadikan sesuatu yang mati, tongkat tu kayu je. Dan benda mati boleh tukar jadi haiwan yang hidup, makhluk yang hidup. Nombor 3, kenapa Allah nak bekalkan tongkat dengan tangan jadi cahaya? Kerana pada zaman itu adalah zaman hebat dari sudut ilmu sihir. Jadi sihir mesti lawan dengan, bukan sihir lah, berbentuk nampak seperti benda yang ajaib tu. Nombor 4, Nabi Musa pun seorang manusia yang ada sifat takut macam manusia yang lain. Dan nombor 6, Nabi Allah Musa berada di bawah peliharaan Allah Azza wa Jalla. Nombor 7, Nabi Musa telah pun dilantik oleh Allah menjadi seorang Rasul. Dan kita tahu Nabi Musa adalah salah satu Rasul Ulul Azmi. Dan Allah murka pada siapa-siapa yang zalim. Dan rahmat Allah kepada orang yang bertaubat, Allah tukar keburukan menjadi kebaikan. Nombor 10, 2 sifat mulia bagi Allah, iaitu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Dan nombor 12, sepatutnya nombor 11, maaf. Nombor 11, Fir'aun dan para pembesarnya dan kaumnya adalah di kalangan orang-orang yang fasik. Baik, kita akan sambung ayat yang berikutnya pada minggu hadapan. Minta maaf tuan-tuan, agak terlebih 2 minit pada pagi ini. Mohon dihalalkan. InsyaAllah, moga-moga kita akan sambung lagi. Masih lagi kisah Nabi Musa. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita. Allah mengajari kebaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Semoga Allah sentiasa memberikan cahaya pada hati kita.
Allah menanamkan rasa minat kita, cinta kita kepada Al-Quranul Karim. Kita suruh dengan tasbih penghapus dosa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam.